Undi Belanjawan 2021 itu fokus darah muda pada malam ini setelah sekian lama sejak daripada pembentangan Yang Berhormat Menteri Kewangan kita memfokuskan kepada intisari dan juga esensi Belanjawan 2021, tapi malam ini darah muda ingin mengambil kesempatan, perhatian dan juga keprihatinan seluruh rakyat Malaysia terhadap Belanjawan 2021 ini bila bicarakan tentang sama ada lulus ataupun tidak, sama ada berjaya ataupun tidak, rang Undang-Undang Perbekalan 2021 ini diluluskan di peringkat Dewan Rakyat sebelum dibahaskan secara lebih mendalam dan secara lebih terinci berkenaan dengan perbelanjaan yang akan digunakan oleh kerajaan dalam kita mengatasi COVID-19 dan dalam masa yang sama untuk mengatasi masalah dan krisis ekonomi yang kita hadapi di peringkat skala nasional dan juga di peringkat individu dan isi rumah di seluruh negara. Dan malam ini bersama dengan saya merupakan dua orang tetamu yang akan mengupas secara lebih mendalam tentang apakah dia sikap parti-parti politik di negara kita, orang politik, dan juga bagaimanakah kita boleh melihat masa depan negara kita bermula dengan kelulus ataupun tidak undi Belanjawan 2021 ini. Ketika ini bersama dengan saya Tuan Syarizan Johan, merupakan Peguam dan Setiausaha Politik Wakil Rakyat kawasan Iskandar Puteri, dan juga yang bahagia Dr. Muhammad Faiz Naaman, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Perubumi Bersatu Malaysia, PPBM Bersatu. Selamat datang ke Darah Muda, dan saya nak mulakan dulu mengikut standing order Parlimen. Kita mulakan dengan parti kerajaan dulu ya, Tuan Syarizan. Dr. Faiz, kita nak mulakan pada malam ini perbincangan dengan membawa kepada perhatian kita kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh beberapa wakil rakyat. Yang pertama dimulakan dengan perbahasan Belanjawan 2021 oleh Ketua Bangkang pada 9 November, kemudian kenyataan Wakil Rakyat Pekan Datuk Seri Najib pada keesokan harinya 10 November yang disambut oleh beberapa ahli wakil rakyat yang lain, iaitu sokongan kepada Belanjawan 2021 akan diberikan secara bersyarat. Seperti mana Pakatan Harapan tidak boleh menafikan bahawa tertubuhnya kerajaan berdasarkan peruntukan perlembagaan itu merupakan instrumen demokrasi, begitu juga saya yakin bahawa kerajaan tidak boleh menafikan sekiranya sokongan tidak diberikan kepada belanjawan ini seperti mana belanjawan sebelum-sebelum ini juga merupakan satu bentuk instrumen demokrasi, kerana pada mereka bahawa belanjawan yang dibentangkan itu tidak mengikut aspirasi dan hasrat rakyat. Pemerhatian Dr. Faiz berkenaan dengan kenyataan tersebut. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada Senator YB Ras Adi Barazi kerana dilantik sebagai pengerusi bernama. Ia secara tidak langsung melambangkan komitmen Kerajaan Perikatan Nasional untuk memartabatkan golongan OKU dalam bidang korporat, terutamanya dalam bidang penyiaran. Menjawab berkenaan dengan persoalan yang dilontarkan oleh saudara Irfan berkenaan dengan sokongan bersyarat beberapa ahli parlimen termasuk di pihak blok kerajaan, memang betul dari segi demokrasi semua ahli parlimen mempunyai hak masing-masing untuk menolak atau menerima ataupun bercakap apa-apa saja dalam ruang lingkup undang-undang dalam parlimen. Cuma dalam soal belanjawan ini perlu kita tengok kepada keutamaan sekarang ini, situasi sekarang ini di mana ia memerlukan sokongan padu sebenarnya daripada majoriti ahli-ahli parlimen supaya perbelanjaan negara dapat diteruskan dalam keadaan negara kita sedang menghadapi satu bentuk peperangan iaitu melawan COVID-19. Jadi situasi yang agak unik, situasi yang di mana saya fikir tak pernah berlaku sebelum ini dan bersifat global, ia amat memerlukan kesepaduan dan kesefahaman di kalangan ahli-ahli parlimen supaya belanjawan ini dilihat dari sisi positif. Jangan hanya Dr. Faiz, kesepaduan dan komitmen itu sebenarnya dah pun disuarakan oleh wakil rakyat daripada pelbagai parti bahawa akan sokong sebaik mungkin, sehabis baik, tapi dengan syarat bahawa ada pindaan yang perlu dilakukan. Tapi nampak gaya kita masih belum mendapat respon yang betul-betul jitu daripada kerajaan. Komen daripada Dr. Faiz. Bila sebut tentang pindaan, mana-mana ahli parlimen boleh mencadangkan segala cadangan kepada pihak kerajaan untuk nak pindah cadangan belanjawan 2021 ini. Dan di pihak kerajaan juga, kita pun ada juga toleransi dan fleksibiliti, dan dia berhad berdasarkan kemampuan semasa kerajaan dan
fokus untuk belanjawan pada tahun depan dan perbelanjaan negara pada tahun depan. Jadi di pihak kerajaan yang akan membuat keputusan, yang akan menguruskan belanjawan, banyak perkara yang akan diambil kira, banyak aspek. Bukan hanya satu elemen yang dituntut oleh ahli parlimen itu, kerana kadang-kadang perkara yang dituntut itu juga dia berangkai, dia mempunyai kesan-kesan kepada sektor-sektor lain. Kerana kita kena tahu yang dana untuk perbelanjaan negara apa semua dan belanjawan, duit itu sendiri adalah terhad. Kerana itu pengagihannya kena berdasarkan keutamaan dan keperluan semasa dan juga kita punya jangkaan pada masa hadapan. Seperti mana nak menghadapi COVID contohnya. Berdasarkan kepada pengagihan dan juga pembentangan yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan, saya nak bawa pada Tuan Shahrizal dalam perbincangan bahawa seperti mana kerajaan tidak boleh menafikan bahawa majoriti nipis itu sedang berlaku dalam Dewan Rakyat. Begitu juga Pakatan Harapan tak boleh menafikan bahawa Pakatan Harapan perbankan tidak boleh bawa good factor, dan kepimpinan di bawah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh bawa good factor itu. Rakyat rasa selamat, rakyat rasa bahawa apa yang dah lakukan kerajaan sejak 6 bulan yang lepas ini sangat baik, dan PH tak boleh bawa perkara itu. Jadi apa pun sebab atasan yang PH nak bawa untuk menolak belanjawan ini, sepatutnya tak berlaku. Sepatutnya kita kena bagikan sokongan sebaik mungkin kepada kerajaan. Apakah komen? Pertamanya, kita kena faham satu perkara, iaitu dalam perlembagaan sendiri mengkendaki bahawa belanjawan, mana-mana belanjawan perlu dibentangkan di parlimen dan perlu mendapat kelulusan ahli parlimen sebelum perbelanjaan untuk tahun akan datang itu boleh digunakan daripada wang yang disatukan. Dan dalam situasi ini, kita kena lihat, kalau adanya peruntukan perlembagaan ini bermaksud bahawa setiap ahli parlimen itu mempunyai tanggungjawab untuk meneliti, untuk menyemak dan mempersoalkan apa-apa peruntukan yang ada dalam rang undang-undang perbekalan sebelum ianya diluluskan ataupun ia tidak diluluskan. Maknanya mereka memang ada tanggungjawab untuk melakukan perkara ini. Jadi tak timbul isu mengatakan bahawa mereka harus menyokong secara membuta tuli atau memberikan blank check terhadap mana-mana belanjawan. Sebab mereka mempunyai tanggungjawab. Jika mereka hanya memberi sokongan, walhal ada isu yang dalam belanjawan itu yang sepatutnya diperbaiki, yang sepatutnya dipinda tetapi tidak dibuat, ataupun mereka rasa bahawa belanjawan itu tidak cukup menyeluruh untuk kita benar-benar menghadapi apa-apa situasi, maka mereka mempunyai tanggungjawab untuk tidak menyokong belanjawan tersebut. Jadi saya tak kira, saya anggap bahawa ini bukan soal blank check, sebab saya kira ada beberapa perkara yang mungkin setengah pihak tidak bersetuju, tapi itu sangat minor. Sepatutnya tidak menjejaskan perbahasan belanjawan secara dasar, secara keseluruhan. Sepatutnya awal ini kita berikan sokongan padu dan penuh, kemudian bila kita rincikan kepada undian untuk setiap kementerian, barulah ketika itu kita menyatakan hasrat untuk tidak menyokong. Persoalannya sekarang, Irfan, adalah kita mahu satu belanjawan apa yang kita panggil wartime budget. Maknanya belanjawan untuk betul-betul memastikan bahawa apabila kita menghadapi COVID, semua lapisan masyarakat yang terkesan dengan COVID ini akan dapat dibela. Tetapi sekiranya belanjawan yang dibentangkan itu seperti tidak mempunyai vision, seperti ia tidak melihat kepada keperluan rakyat. Dan kita boleh tengok dalam media sosial sebenarnya. Contohnya, ramai orang yang mengatakan kenapa ini tidak dibuat, kenapa itu tidak dibuat. Baru-baru ni kita melihat di mana ada beberapa orang membuat laporan polis terhadap belanjawan tu kerana mereka begitu merasakan bahawa mereka tidak terbela. Dan ini bukan orang politik. Jadi perkara-perkara ini kita tidak boleh kata ianya minor. Ianya adalah perkara asas yang menjadikan belanjawan ini belanjawan yang tidak cukup besar, tidak cukup komprehensif, bukanlah satu wartime budget untuk benar-benar kita menghadapi COVID yang akan datang. Jadi dalam situasi itu kita tidak boleh kata kita patut sokong saja dahulu, kemudian baru kita bincangkan. Sebab sekarang ni dalam proses ini, bila mana kita tidak melihat kerajaan memberi respon terhadap apa yang dimahukan oleh pelbagai pihak. Contohnya moratorium. Saya tahu moratorium bukan dalam RUU dalam
perbekalan, tetapi ianya adalah satu perkara yang dituntut oleh pelbagai pihak, tetapi ia seperti tidak dilayan ataupun tidak dipenuhi. Jadi dalam perkara ini, kalau kerajaan tidak memberi respon, bagaimana ahli-ahli parlimen baik daripada kerajaan ataupun daripada pembangkang boleh menyokong belanjawan seperti ini? Ya, bila sebut tentang sokongan dan kita fokus kepada isu undi belanjawan 2021 ini, saya nak bawa kepada apa yang Tuan Syahrizal sebut tadi, bahawa ada setengah pihak di kalangan masyarakat awam kita yang menyuarakan pandangan dan juga hasrat dan juga mungkin sedikit rasa tidak bersetuju kepada apa yang dibentangkan dalam Dewan Rakyat ketika ini. Tapi saya nak menyatakan dan tegaskan bahawa demi rakyat itu bukan satu retorik yang saya kira ketika ini kita boleh nampak ada sebahagian orang politik yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan isu belanjawan 2021 ini sebagai tawanan politik. Government shutdown. Naratifnya itu naratif yang membimbangkan dan menggusarkan banyak pihak. Saya nak mulakan dengan Tuan Syahrizal. Adakah setuju bahawa sepatutnya tidak wajar belanjawan 2021 ini digunakan sebagai tawanan politik? Saya tidak melihat sesiapa pun yang menjadikan ianya sebagai satu tawanan politik. Sebab kalau betul, contohnya, kalau betul Tan Sri Muhyiddin Yassin Perdana Menteri mempunyai sokongan, tak ada timbul isu tentang tawanan politik dan sebagainya. Jadi apa yang saya lihat adalah perbincangan, perbahasan tentang belanjawan ini adalah ahli parlimen menjalankan tanggungjawab mereka sebagai ahli parlimen untuk membangkitkan isu-isu. Sebab dari pihak PH sendiri, saya tidak melihat lagi PH mengatakan bahawa mereka akan betul-betul akan menolak belanjawan ini. Apa akan berlaku nanti saya tak tahu, saya bukan ahli parlimen, tetapi setakat ini apa yang mereka nyatakan adalah kita mahu beberapa perkara dimasukkan dalam belanjawan dan mereka desak supaya kerajaan masukkan. Jadi untuk mengatakan bahawa Dr. Faiz, bagaimana pula dengan pandangan doktor sekiranya saya menyatakan bahawa tak ada masalah sekiranya belanjawan ini tidak diluluskan, sekiranya tidak cukup undi, kerana mungkin itu merupakan salah satu cara rakyat menyuarakan pandangan melalui wakil rakyat masing-masing yang akhirnya menyebabkan belanjawan ini tidak dapat undi yang sewajarnya. Saya lihat kesannya kalau belanjawan ini dia ditolak oleh majoriti ahli parlimen, nanti kesan lebih kepada negara dan juga rakyat, bukan kesan kepada ahli-ahli politik ataupun pihak kerajaan. Dan sebab di pihak kerajaan kita sedia maklum jika satu belanjawan itu ditolak, maka kerajaan itu boleh jatuh, dan macam mana sekalipun di pihak politik dia akan menghadapi prosedur politik macam menghadapi pilihan raya, kita tetap akan hadapi. Tapi yang akan menjadi masalah ialah rakyat dan negara. Pada keadaan COVID-19, mereka amat memerlukan bantuan dan juga suntikan dana dalam bidang-bidang yang tertentu dan pembangunan untuk membangkitkan ekonomi dan juga perkara-perkara untuk nak memerangi COVID. Jadi ini akan terbantut apabila belanjawan itu dia terhalang oleh kerana pilihan majoriti ahli parlimen jika menolak belanjawan tersebut. Dan kita memang dalam demokrasi, dalam parlimen kita berhak menyatakan pendapat, kritikan, dan memang itu yang sedang dibuat pun oleh pihak kerajaan. Bila ditanya oleh pihak pembangkang, kita akan menjawab dan menerangkan dalam parlimen, kan? Jadi dan pihak pembangkang pun boleh mengusulkan, boleh mencadangkan, dan pihak kerajaan pun ada toleransi di mana mereka boleh juga adjust kan berdasarkan keperluan. Sebagai contoh macam KWSP yang didesak macam-macam. Jadi akhirnya kerajaan pun ada sedikit flexibility kan untuk membenarkan pengeluaran akaun 1 hingga 60,000 pada golongan yang layak kan. Jadi sekarang ni yang penting oleh kerana disebut tentang wartime budget, wartime ekonomi. Satu perkataan yang penting apabila dalam keadaan tengah perang ni ialah sasaran kan, supaya lebih fokus belanjawan itu kepada apa yang kita sasarkan. Dia tak boleh sembrono secara umum, tabur sana sini dan di luar kemampuan kerajaan yang sebenarnya. Jadi dalam keadaan saya nampak ada pertembungan di antara hujah daripada peringkat Dr. Faiz dan juga Tuan Syahrizal bahawa duduk menyatakan bahawa apa yang dilakukan oleh kerajaan dan juga bangkang adalah untuk rakyat, dan saya nampak bahawa bila Dr. Faiz sebut bahawa bila ditanya kerajaan menjawab, dan Dr. Syahrizal menyatakan sebaliknya, dan sekali lagi Tuan Syahrizal menyatakan bahawa ini bukan bajet yang
diidamkan oleh rakyat kerana sasarannya itu belum cukup inklusif, tetapi Dr. Faiz sebut bahawa perkara ini inklusif. Tuan Syahrizal, adakah bersetuju dengan kenyataan Dr. Faiz tadi? Saya tak bersetuju sebenarnya. Macam saya cakap, it should be a wartime budget. Maknanya belanjawan yang kita menghadapi perang. Dan bila kata bersasar tu, sekarang ni kalau kita lihat belanjawan itu, ia seperti mengabaikan pihak yang terkesan dengan COVID ini. Contohnya, mereka yang dulu M40. Kalau ikut statistik rasmi, mereka M40. Tetapi oleh kerana COVID-19, mereka jatuh kepada B40. Tetapi ini tidak di-captured dalam belanjawan ini. Kita tengok contohnya BPR memberi hanya kepada isi rumah setakat RM5,000 ringgit sahaja. Tetapi ramai orang yang sebenarnya terkesan dengan perkara ini yang dalam M40. RM5,000 ni hanya sebahagian kecil daripada M40. Kebanyakannya B40. Dan apabila tidak ada peruntukan untuk membantu mereka ini, untuk mereka menggunakan peruntukan-peruntukan yang ada untuk menolong mereka, sebab itu saya katakan bahawa belanjawan ini tidak cukup menyeluruh. Sekarang ni mereka mahukan untuk mengeluarkan KWSP. Kenapa? Sebab mereka rasa kerajaan tidak membantu mereka, jadi mereka terpaksa keluarkan duit sendiri. Tetapi nak keluarkan duit sendiri pun punyalah susah. Sampai diberikan tetapi hanya dihadkan kepada beberapa amount sahaja. Jadi ini perkara-perkara yang kita kata bahawa ia tidak cukup menyeluruh. Sebab COVID-19 ini adalah satu perkara yang memberi kesan kepada semua lapisan masyarakat. T20, M40, B40 semua terkesan. Melayu, Cina, India semua terkesan. Tetapi oleh kerana kerajaan terlalu konservatif dalam memberikan bantuan itu, maka kita lihat apa yang ada sekarang adalah satu belanjawan yang tidak cukup menyeluruh, dan sebab itu begitu banyak orang membangkitkan isu-isu dalam media sosial dan juga di lapangan. Dan kalau Dr. Faiz nak tambah ke? Ya, kalau nak kata dari segi bantuan kepada rakyat kan, kita tengok beza BPR iaitu bantuan prihatin rakyat dengan bantuan BSH pada tahun 2020, di mana ada 4 kategori pada tahun 2020 untuk bantuan BSH kan, dan manakala untuk bantuan BPR kita pecahkan lebih banyak kategori hingga meliputi mereka yang mempunyai isi pendapatan per rumah daripada RM4,001 hingga RM5,000 dan mempunyai lebih seorang anak, kita boleh bagi RM750 hingga ke yang di mana golongan bujang yang mempunyai pendapatan RM2,500 pun kita akan bagi sebanyak RM1,200. Jadi pecahan kelas-kelas pun makin diperluaskan. Kan, sepatutnya golongan yang layak mendapat bantuan makin banyak, makin ramai, bukan makin sikit. Kan, bila sebut tentang yang M40 pun dari segi definisi yang B40 pun telah adanya perubahan, tidak sama seperti yang sebelum ini. Jadi ada golongan yang sebelum ini dia M40 dah terjatuh dalam B40 dan layak menerima bantuan di pihak kerajaan. Jadi dia tidak statik berkenaan dengan definisi B40 dengan M40, dia tidak statik. Macam kalau dulu M40 tahapnya begini, untuk 2021 telah diubah suai supaya lebih ramai. Kita tahu golongan M40 pun ada yang terkesan, dia termasuk dalam golongan B40 sekarang ini yang layak mendapat bantuan kerajaan. Kerana itu peruntukan untuk belanjawan 2021 lebih besar daripada 2020. Dan kebajikan ke arah rakyat pun lebih besar. Macam untuk Kementerian Luar Bandar, kita ada 10.19 bilion, peningkatan 4.4%. Kita cuba untuk tidak masuk kepada lebih dalam soal belanjawan kerana kita fokus pada isu undi. Dan bila sebut tentang undi ini, pastinya kita sebut tentang bipartisanship di antara perbankan dan juga kerajaan. Jadi saya nak ajukan kepada Dr. Faiz, sekiranya bipartisanship itu ingin dilaksanakan dengan cara kerajaan harus tunduk kepada tuntutan daripada ramai di kalangan ahli parlimen, di kalangan Barisan Nasional dan juga pembangkang, harus dilaksanakan KWSP akaun 1 bagaimana keluar, soal insentif khas untuk suri rumah, insentif untuk mahasiswa. Adakah Parti Bersatu dan juga kerajaan bersedia untuk menyokong tuntutan tersebut? Kita bukan sokong ataupun tidak sokong. Kita akan mendengar segala cadangan dan perkara yang boleh kita ada penambahbaikan, kita akan buat penambahbaikan dan sedang dibuat penambahbaikan.
Dan kalau kita tengok Menteri Keuangan Tengku Zafrul, dia amat terbuka untuk nak mendengar segala cadangan dan berhadapan dengan semua pihak, memberi jawapan, memberi penerangan, dalam masa yang sama menerima input dan juga berhubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dekat luar sana macam pihak bank untuk berunding lagi dan sentiasa ada perundingan dengan pihak-pihak yang secara tidak langsung memberi kesan kepada ekonomi rakyat macam bank contohnya. Kan masih perkara ini terus berjalan, bukan kata kita dah fix dengan pendirian kita yang tak fleksibel, tidak kan. Fleksibel dinyatakan Dr. Faiz tadi sedang jalankan, adakah cukup convincing? Jadi kita tengok kerajaan pun ada batas-batasnya, ada had-hadnya. Dia tak semua perkara dalam negara ini dia boleh kawal. Kan? Dr. Faiz, saya nak beri ruang pada Tuan Syarizan untuk memberikan komen tentang apa yang disebut Dr. Faiz tadi. Saya rasa sudah tentu kalau betul kerajaan mahu mendengar tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh Pakatan Harapan dan juga backbenchers BN harus diperhalusi, dan sekiranya mereka bersetuju dengan beberapa tuntutan-tuntutan ini, saya rasa tidak ada masalah untuk pihak-pihak ini untuk menyokong belanjawan. Tetapi adakah benar tuntutan-tuntutan ini didengar ataupun akan diambil kira, itu persoalan yang lain. Contohnya, sebelum ni Menteri Kewangan pun ada berjumpa dengan beberapa pihak. Tetapi bila kita lihat lepas perjumpaan itu, apa yang diajukan juga tidak dimasukkan dalam belanjawan. Jadi ini antara persoalan. Adakah benar-benar kerajaan serius tentang mahu mendengar pandangan-pandangan dan input-input yang diberikan oleh pihak-pihak seperti pembangkang dan juga parti-parti ataupun ahli-ahli parlimen dalam kerajaan itu sendiri, ataupun hanya sekadar orang panggil dalam bahasa Inggeris lip service saja, mengatakan bahawa mereka mendengar tetapi mereka hanya masih mengikut apa yang mereka rasa betul. Adakah ini lip service, Dr. Faiz? Tidak. Kalau dia lip service, kita langsung akan menafikan banyak perkara yang datang daripada pihak pembangkang dan pihak anti-anti yang mempersoalkan belanjawan ini. Malah ada juga pendapat-pendapat yang sedang diteliti dan sedang dikaji, dan ada yang telah difleksibelkan. Bagi contoh macam yang saya sebut tadi tentang KWSP, di mana pengeluaran untuk akaun 1 pun telah diperluaskan lagi untuk mereka yang layak hingga 60K maksimum dapat keluar. Itu yang setelah berlakunya perundingan, setelah berlakunya kritikan. Jadi kita tengok dekat sini kerajaan memang sentiasa prihatin dan terbuka kepada cadangan, tetapi kerajaan juga bertanggungjawab kan untuk mencari keseimbangan dan keutamaan dalam menguruskan belanjawan. Kita tidak boleh bersifat populis. Baik. Betul, saya kata bahawa itu satu pandangan yang sangat kuat dan very strong opinion yang saya rasa ramai orang akan bersetuju. Dan satu lagi perkara bila kita sebut tentang undi belanjawan 2021 ini adalah soal kedudukan kerajaan. Ada beberapa pandangan yang dikeluarkan, yang pertama oleh Profesor Madya Dr. Syamrul Hayu dalam kenyataan dalam Awani pada 21 November dan juga dalam bernama.com yang dipetik daripada kenyataan Dr. Muhammad Fatih Yusof daripada Universiti Teknologi Malaysia pada 17 November, bahawa sekiranya tidak lulus, itu menunjukkan bahawa kerajaan tidak mempunyai kepercayaan dan juga majoriti dalam parlimen, maka harus ada tindakan lanjut yang membawa kepada beralihnya kerajaan. Sekali lagi, saya nak mulakan dulu dengan Tuan Syarizan sebelum kita mendengar pandangan daripada Dr. Faiz, bahawa adakah itu hasrat pembangkang dalam keadaan wartime ini, seperti mana Tuan Syarizan sifatkan, ada usaha untuk krisis politik yang seterusnya? Seperti yang saya nyatakan tadi, ini kita semua perbincangan inilah mereka MP sedang melakukan apa yang mereka rasa betul untuk rakyat juga. Jadi sama ada apa yang akan berlaku. Jadi contohnya kalau mereka tak sokong sebab mereka rasa mereka tak boleh sokong. Kalau akhirnya akibat adalah kerajaan tidak cukup undi untuk meluluskan belanjawan ini dan kerajaan juga tumbang, maka proses yang seterusnya harus berlaku, iaitu Perdana Menteri harus sama ada minta pembubaran parlimen ataupun meletakkan jawatan. Jadi ini adalah proses yang memang termaktub dalam demokrasi, dalam perlembagaan kita. Dan sekiranya, jadi tak boleh. Dan sekiranya Perdana Menteri mendapat sokongan yang cukup, maknanya pembangkang tidak ada strong, formidable and convincing numbers lah. Kalau begitu kesimpulan mudahnya ya. Ya, kalau kesimpulannya, kalau lulus maknanya
dari segi belanjawan itu memang dia mempunyai majoriti. Jadi tak timbul isu tentang sama ada dia mempunyai majoriti atau tidak Ya, Dr. Faiz untuk bagaimana meluluskan belanjawan. berkenaan dengan perkara ini juga dibincangkan ketika kita berdiskusi tentang undi belanjawan 2021 ini? Ya, kita menghormati proses demokrasi lah. Jika belanjawan ini ditolak, maka kerajaan akan terancam dan boleh runtuh. Dan oleh kerana itulah kita patut mendengar juga nasihat yang di-Pertuan Agong supaya kurangkan berpolitik pada waktu ini dan fokus untuk nak meluluskan dan menjayakan belanjawan untuk rakyat. Itu yang saya faham daripada nasihat baginda lah. Kan? Bukan bermakna sokong membabi buta. Boleh kritik, kan? Boleh tegur. Kan, tetapi akhirnya lihatlah kan perkara yang lebih besar iaitu kebajikan rakyat dan negara. Belanjawan ini perlu diluluskan pada ketika negara diancam perang dengan COVID. Kan, kalau kita sikap benda ni orang politik akan terus berpolitik, akan terus menghadapi prosedur politik. Kalau jatuh kerajaan kita akan masuk PRU mungkin. Kan, tapi sebaik-baiknya dalam keadaan COVID tidak perlulah ada PRU kerana masalahnya akan pergi kepada rakyat nanti. Jadi inilah yang isi nasihat daripada Yang di-Pertuan Agong patut dihayati. Keutamaan sekarang ini ialah rakyat dan negara. Betul, ada rakyat yang rasa belanjawan ini tidak kena kepada dia. Ada juga rakyat yang bersyukur. Bukan semua rakyat puas hati. Tuan Syahrizan, saya tahu saya. Tuan Faiz, yang terakhir ini Tuan Syahrizan bila sebut tentang nasihat Yang Pertuan Agong itu dan dibaca dan dilihat bersama dengan isu mandat rakyat yang sering bangkitkan oleh Pakatan Harapan. So adakah posisi Pakatan Harapan masih menginginkan pilihan raya umum ketika ini? Saya tak rasa Pakatan Harapan nak pilihan raya umum, dan kita kena ingat bukannya kalau kerajaan tumbang terus kena ada PRU, masih ada jalan lain, iaitu boleh meletakkan jawatan. Dan kalaupun Perdana Menteri memohon untuk membubarkan, Yang Tuan Agong masih ada budi bicara untuk mengatakan ya atau tidak untuk pembubaran tersebut. Dan saya nak nyatakan di sini satu lagi perkara berkenaan dengan perbelanjaan untuk tahun hadapan. Sebenarnya kalaupun belanjawan ini tidak lulus, ia tidak bermakna tahun hadapan tak boleh belanja apa-apa. Kita pernah melihat sebelum ini berlaku 1999 di mana belanjawan tidak diluluskan, belum diluluskan tetapi terdapatnya satu pilihan raya umum, dan kemudian apa yang berlaku adalah kerajaan yang baru selepas itu, iaitu kerajaan yang sama, telah membentangkan satu belanjawan terhad untuk perbelanjaan bagi sebahagian daripada tahun yang akan datang, tahun 2000 itu. Dan ini sebenarnya dibenarkan dalam perkara 102 Perlembagaan Persekutuan. Jadi bukanlah, kita tak perlulah untuk katakan, oh kalau tidak diluluskan maknanya rakyat tak akan dapat dan sebagainya. Kalau ada kerajaan baru dalam interim itu, boleh meletakkan, membentangkan satu rang undang-undang perbekalan yang terhad, hanya untuk beberapa memastikan bahawa kelangsungan kerajaan dan sebagainya. Baik, dan terima kasih Tuan Syahrizan. Itu saya kira satu topik baru yang boleh kita bincangkan dan kita boleh explore. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dua-dua tetamu kita. Kita biarkan tergantung supaya perbincangan ini terus dihangatkan, dan ada banyak perkara mesti dipertimbangkan di dua-dua belah pihak, dan saya sangat di darah muda kita sangat menghargai pandangan daripada kedua-dua tamu kita, orang politik muda. Ringkas Dr. Faiz. Sebelum tu saya nak beritahu yang kalau kita menjadikan tahun 1999 sebagai rujukan di mana ketika tu berlaku PRU sebelum belanjawan diluluskan. Itulah beza dengan situasi yang sekarang ini. Adakah kita mahu PRU diadakan seperti mana tahun 1999? Masalahnya ialah COVID-19. Bukan soal kita takut nak menghadapi PRU, tapi kesan daripada adanya PRU. Jadi tahun 1999 keadaannya tidak sama seperti mana sekarang ini di mana kita ada COVID-19. Ya, baik. Terima kasih Dr. Faiz. Terima kasih Tuan Syahrizan bersama kita Darah Muda, dan setakat ini sahaja perbincangan pada malam ini. Kita akan lanjutkan lagi dalam siri-siri seterusnya. Dan terakhir, pada semua, walaupun berlaku dengan belanjawan 2021, kita kena disiplin dengan SOP. Kita putus rantai COVID-19, hidup dengan budaya normal baru. Jumpa lagi di Darah Muda. Saya Irfan Faruqi. Sekian.